Okey, selamat pagi semua. Fokus. Selamat pagi, good morning. Hari yang cerah lagi kat sini. Cuaca okey, panas, banyak vitamin D. Sehat semua. So semalam saya pergi ni buffet Ramadan dekat Pulau Springs. Memang best lah. Saya pergi buffet Ramadan Pulau Springs ni dah jadi macam tradisi pula. Hampir setiap tahun saya pergi situ. Tahun lepas 2 kali saya pergi. So happening lah juga. Daripada kita puasa-puasa saja, kita buat something. Tapi saya pun tengah fikir apa benda lain yang nak buat semasa puasa ni selain daripada pergi buffet Ramadan, supaya ada aktiviti yang menarik lah yang kita boleh nak buat sama-sama. So kita ada hari ni hari Isnin sampai Khamis Jumaat. Ada beberapa benda kita, banyak benda, banyak isu yang kita boleh bercakap sebenarnya tentang dari hari Isnin ni sampai hari Khamis sampai hari Jumaat. Sebenarnya ramai pun dah ada soalan, statement, komen apa semua dalam Facebook page saya ni. So saya akan kumpul semualah komen-komen apa semua tu. Ataupun soalan lah, ataupun pendapat tu kita boleh discuss, kita boleh sembang kencang sama-sama dalam live stream ni. So morning Nicholas Wayan. Have a nice day. It's a very nice day today. Nice. Sun is so bright, so it's good. So kita nak bercakap tentang perwakilan Sarawak dekat Inland Revenue Board of Malaysia, IRBM. Singkatan dia IRBM, Inland Revenue Board Malaysia. Kenapa IRBM? Sebab akta untuk IRBM tu ialah Inland Revenue Board Malaysia Act 1995. Kita pun ada Inland Revenue Board Act Malaysia 1995. Jadi jadi kewujudan IRBM tu, dia ikut akta. Dia bukan ikut macam tu saja. Dia bukan ikut hawa nafsu menteri, dia bukan ikut hawa nafsu Perdana Menteri untuk ada IRBM dekat Malaysia ni. Dia memang wujud ikut akta. Dan akta dia ialah yang menguatkuasakan IRBM ni ialah Inland Revenue Board Malaysia 1995. So kita ada IRBM Act 1995 kan. Jadi bacalah apa yang ada di dalam IRBM Act 1995 tu. So kita tahulah apa tugas board tu dan apa kaitan dia dengan Perjanjian Malaysia 1963. Tapi yang kita mau cakap sini, yang itu sebagai satu information, nanti saya terangkan. Information yang terbaru berkaitan dengan IRBM Malaysia board ni kan, ialah berkaitan dengan tuntutan Sarawak berkaitan dengan wakil kita supaya ada di dalam IRBM Act 19 dalam board tu, board Inland Revenue Board tu. So beberapa hari lalu memang sudah disahkan akan ada wakil Sarawak dekat IRBM tu. So masuk newspaper kan, happy lah kita. Happy lah, dah masuk dalam newspaper apa semua. Ada perwakilan Sarawak dalam IRBM. Kenapa kita perlu ada wakil Sabah dengan Sarawak dekat IRBM ni? Sebab kita nak tahu informasi berkaitan dengan taxation yang federal buat dekat Sabah dengan Sarawak ni. Kita mau informasi tu, berapa banyak dia angkut dari Sabah dengan Sarawak. Jadi benda ni memang kita sudah runding 1962 tu dalam IGC report dan sudah dipersetujui supaya akan ada wakil dari Sabah dengan Sarawak
dekat IRBM. Runding sampai tahun 1963 sampai tahun 2023 ni, berapa tahun dah tu? 60 tahun. Baru nak ada wakil Sabah dengan Sarawak dekat IRBM tu. Berapa dah rugi kita situ. Gaji wakil Sabah dengan Sarawak tu berapa dah rugi dah. Official Sabah dengan Sarawak yang bekerja situ, gaji dia, allowance dia berapa, rugi dah berapa dah. Tapi tak tahulah, dia tak tuntut ke apa, reparation tu apa semua dia tak tuntut. Tapi yang kita dapat, memang kita dapat balik lah terma IRBM ni. Walaupun Persekutuan Tanah Melayu pun memang dah sangat bersemangat dengan puasa, memang tergeh-geh jugalah nak latih wakil Sabah dengan Sarawak dekat IRBM tu. Sebab IGC report ni Persekutuan Tanah Melayu juga yang tanda tangan. Jadi mereka pun sudah tergeh-geh nak laksanakan IGC report ni sebenarnya. Memang dah bersemangat, berjiwa bangsa terus dah nak laksanakan, pastikan Sabah dengan Sarawak ni ada wakil dekat IRBM. Tapi tunggu. Bila Sarawak paksa dari tahun benda ni, sebenarnya kita pun dah dedahkan awal benda ni. Awal lagi kita dah dedahkan. Cuma tak tahulah, ada orang pick up ke apa semua. Lepas tu baru tahun 2019 ke apa semua, baru nak ada rundingan untuk pastikan ada wakil Sarawak dalam IRBM. Kalau tak percaya, awal saya dah beritahu wakil Sarawak ada dekat IRBM tu, boleh cek dekat Facebook saya tu. Cuma biasalah saya letak je tu, saya planted a seed saja dekat people mind. Siapa yang pick up tu, pick up. Siapa tak dapat pick up tu, boleh pick up kemudian. So akhirnya ada wakil Sarawak dekat IRBM. So apalah dia? Tujuan dia tadi kan untuk supaya kerajaan Sarawak tu kita tahu berapa banyak taxation yang federal ambil dekat Sarawak kan. Apa yang dia tax tu pun kita tahu. Apa benda yang dia taxkan dekat Sarawak tu pun kita tahu. Item-item dia tax tu. Bila kita tengok item-item yang dia tax tu, item state list juga, bermaksud ada double taxation, tu pun kena hati-hati. Kita kena tengok. Supaya kalau double taxation tu slavery. Dalam perlembagaan tak boleh ada slavery, dia cakap. So kalau ada double taxation tu maksudnya state government dah tax, federal pun tax juga. Tu double taxation. Itu yang pun kena cek ni. Orang yang wakil Sarawak dekat IRBM tu kena cek. Dan satu lagi kita nak tahu, terutama dia, berapa Petronas angkut dari Sarawak dari tahun 1963 sampai 2022. Saya harap soalan ni kena tanya dekat Konsel Negeri Sarawak nanti bila bersidang. Tanya, kita dah ada wakil Sarawak dekat IRBM. Tanya dia, berapa yang Petronas angkut dari Sarawak dari tahun 1963 sampai 2023, 60 tahun tu. Kalau dah ada wakil Sabah dekat IRBM nanti tanya, berapa petroleum yang diangkut dari wilayah Laut Sarawak tu dari tahun 1963 sampai 2023. Jangan pula cakap tak ada rekod nanti. IRBM tu tak ada rekod. Jangan pula tak mengaku kan. Kita mau informasi ni semua. Berapa yang federal ambil apa semua tu kita pun mau tahu. So dari situ kita black and white lah, kita tahu berapa yang mereka ambil. Ini salah satu kebaikan ada wakil Sabah dengan Sarawak dekat IRBM ni. Yang satu lagi dia ialah kita ada transparansi antara kerajaan Persekutuan dengan kerajaan Sarawak berkaitan dengan kutipan hasil dan perbelanjaan hasil daripada federal tu. Kita pun nak tahu berapa banyak yang federal belanja daripada kutipan hasil dari Sarawak tu. Kita bandingkan berapa dia kutip, berapa dia belanja. Yang tu pun kita mahu tahu berkait apa yang federal buat menerusi informasi yang kita dapat daripada IRBM ni. Jangan dia angkut 60 bilion beri 1 bilion 500 juta. Tu memang kurang ajar lah kan. Tu informasi yang kita mahu tahu. Dan pastikan adun-adun anda tanya benda ni. So saya belum sampai lagi. So saya ni, apa yang paling penting dia sebenarnya tentang isu wakil Sabah dengan Sarawak dekat IRBM ni. Memang semua happy kan. Tapi
Tapi apa lagi? Apa lagi? Wakil Sabah dengan Sarawak dalam IRBM ni. Kita kan ada wakil Sabah dengan Sarawak dah kan, dekat IRBM kan. Tapi akta IRBM tu 1965 tu sudah dipindah kah? Untuk pastikan bot dekat IRBM tu, untuk pastikan sentiasa ada wakil Sabah dengan Sarawak dalam IRBM tu. So akta tu dah pindah kah dekat Parlimen? Tu saya tanya saja, mungkin saya dah terlepas pandang kan, mungkin dia dah pindah kah? Tapi setahu saya dia tak pindah pun. Dia pindah kah IRBM Act tu untuk pastikan ada wakil Sabah dengan Sarawak tu dalam IRBM, ataupun dia lantik saja ikut akta yang ada, dan di decision untuk lantik tu cuma political. Dia bukan constitutional punya lantikan, tapi cuma political. Macam okey, dia ada, contohnya ada 5 contoh sajalah, 5 wakil bot dalam IRBM. Tak semestinya dari Sabah dengan Sarawak, dia semua orang boleh jadi wakil bot tu. Cuma dia buat political decision dia. Okey, dengan kajian persekutuan dengan kajian Sarawak, orang Sarawak at least ada seorang apa kan macam tu. Dari Sabah okey seorang. Kalau macam tu, kalau kerajaan negeri, kerajaan Sarawak bertukar, kerajaan persekutuan bertukar, adakah it is written in stone yang akan sentiasa ada wakil Sarawak dekat IRBM tu? Kalau IRBM Act tu kan, akta IRBM tu dipindah dan ditulis dekat itu, salah satu wakil tu mesti datang dari Sarawak, 1 atau 2 lah wakil dari Sarawak. Baru kita yakin yang Perenggan 24 IGC report tu betul-betul dilaksanakan menurut terma-terma perlembagaan. Saya tak cakap perubahan dari segi pelantikan secara politik tu salah. Saya tak cakap dia salah, betul juga. Tapi tahu-tahu sajalah perangai kerajaan yang mempermainkan hak-hak Sabah dengan Sarawak ni. Kalau tak written in stone, kalau tak tulis dalam akta tu sendiri, kalau tak ditulis di dalam perlembagaan, next year 5 tahun akan depan atau 10 tahun akan datang, tukar balik dia tu nanti. Dia acah-acah lupa, dia akan acah-acah lupa. Lupa pula sepatutnya ada wakil Sarawak dekat IRBM. Okey, kita lantik balik lah. Dia macam tu. Kalau kita buat based on political saja ni, apa yang kita mahu, tuntutan seterusnya ni kan, kita mahu akta IRBM tu dipindah dan betul-betul ditulis dekat akta tu yang mesti ada wakil Sarawak dekat IRBM tu, dan wakil Sabah dekat IRBM. Pindah akta tu. Dah ada 2/3 kan dekat Parlimen tu, dekat Dewan Rakyat. Nak pindah dia simple majority saja. Tak perlu two-third majority. Simple majority pun tak boleh pindah tu akta tu. Apa susah dia? Yang susah dia nak pindah ke tak nak pindah, ataupun dah syok sendiri dah dapat wakil Sarawak dekat IRBM tu. So itu yang tuntutan seterusnya. Itu yang apa lagi? Itu yang kita mahu. Kalau saya, itu yang kita mahu. Kita mahu ada wakil Sarawak tu dalam IRBM tu, dan dia dilantik mengikut peruntukan dalam akta IRBM tu sendiri. Ni kerajaan Sabah pun kena tuntut. Bukan saja kerajaan, kita semua ni pun kena tuntut. Pembangkang pun kena tuntut. Pastikan pindah akta IRBM tu. Kalau boleh ni cadangan saya kan. Dia tulis kita ikatkan akta IRBM tu dengan state law. Ni strategi lah. Sebab biasalah kalau tak diberitahu strategi ni, sampai bila pun tak dibuat kan. Strategi dia, ni strategi politik saya beritahu. Kamu ikatkan akta IRBM tu dengan state law, dengan Inland Revenue Board yang Sarawak atau Sabah sendiri punya. Maksudnya, contohnya lantik
lantik wakil Sabah dengan Sarawak ni berdasarkan wakil yang diberi, yang diluluskan oleh ordinan tertentu dekat Sarawak ni. Okey. Macam tu. Maksudnya ordinan dekat Sarawak tu yang lantik siapa wakil Sarawak dekat IRBM tu. Lepas tu ada juga ditulis dalam akta IRBM nanti. So mereka tak boleh sukati pindah akta IRBM lepas ni. Kalau dia nak pindah, dia mesti pindah state law juga. Macam tu. Kita double layer kan protection dia. Bukan kita sembang kencang saja. Kita ada akal, kita fikir. Kita dah kena tipu 60 tahun tak ada wakil dekat IRBM. Jadi kita buat satu peruntukan di mana wakil tu dilantik menerusi ordinan dekat Sarawak, dan satu lagi dia dilantik menerusi akta dekat IRBM tu. Dia bukan benda yang berbeza, dia cuma inline, sama-sama. Jadi dia tak boleh pindah sukati akta tu nanti. Kalau dia pindah akta tu sukati, nanti ada inconsistency in law. Masuk court lah. Ambil kau. Apabila ada inconsistency itu dekat law tu, yang prevail dia supreme law lah, sama ada state law atau federal law tu. Itu cara kita nak ikat mereka. Sebab tu yang pertama kita kena pastikan ada wakil Sarawak dengan Sabah betul-betul written in stone dalam akta IRBM tu. Bukan kita lantik ikut politik saja, ikut akta yang sedia ada. Kita mau akta tu dipindah, tulis situ wakil satu dari Sarawak, satu dari Sabah. Kalau boleh dua kah dari Sarawak, dua dari Sabah, pun bagus lagi. Kemudian lepas tu buat state law juga. Wakil ni dipilih macam mana? Adakah dipilih oleh Chief Minister? Adakah dipilih State Secretary? Tulis dekat state law supaya dia balance. Tak boleh sekati. Sama macam Act Schedule kan. Act Schedule tu ada, lepas tu kita ada State Constitution juga. Balance. Tak boleh pindah sekati Act Schedule. State law pun kena tukar juga. Supaya dia ada proses double layer of protection tu. Okey Zaidi, Sabah saja bodoh tidak minta supaya ada wakil Sabah dalam tu IRBM supaya kita nampak berapa kutipan yang diorang kaut dari Sabah. Yang tu pun Sabah pun kena tuntut juga. Sebab tu apa yang Sarawak dapat, Sabah pun boleh dapat. Apa yang Sabah dapat, Sarawak pun kena tuntut juga. Sama-sama kita tuntut. Sebab apa yang kita tuntut ni, macam yang saya tulis, Borneo Constitutional Accession tu, makin panjang kan. Dia sentiasa akan makin panjang. Lepas ni kita masukkan, kita mau amendment of IRBM Act tu supaya wakil Sarawak tu written in stone, yang dia dilantik di dalam menerusi IRBM Act, bukan ikut lantikan politik saja, secara suka-suka politik saja. Nanti memimpin bertukar, nanti dia dah tak mau letak orang Sarawak dekat IRBM, dia tak mau letak lah, kan. Okay, morning Albert Aguirre. Okay, saya dah habis live stream ni pun nak masuk office juga. Okay, senyumlah kita kerja. Ada banyak lagi kerja. Esok ada live stream program juga, jadi moderator. Okay, thank you for watching. Okay, thank you Nicholas Wayar, 50 star for all of us.